Ada satu ketika tu, hari tu kita berasa semua tak ada. Anak ni bawa balik nasi lemak. So masa tu Syah, ya Allah, nangislah makan tu sebab rumah tak ada apa-apa, tiba-tiba Allah bagi rezeki macam tu. Kalau orang ni boleh bagi nasi lemak untuk kami kenyang makan untuk hari tu, saya pun tekad untuk nak hantar makanan kat masjid dan surau juga. Macam dia saya respect sebab dia banyak kebolehan. Saya rasa dekat sungai ni banyak benda dia boleh buat lah. Selut lah. Memang mencabar. Tambah pula dengan keadaan saya. Jadi saya kan kuat semangat saya. Nak juga. Sampai bila aku nak suruh orang? Aku nak bawa juga biar. Susah ke, payah ke, lambat ke, cepat ke, biarlah. Janji lepas. Apa yang aku nak tu lepas bawa. Walaupun kita rasa kita macam susah, kita nak juga ada hati perasaan rasa memberi. Sebab bila kita memberi tu, dia feel dia tu tak sama macam kita menerima. Memberi tu lebih seronok, lebih membahagiakan. Siapa sangka longgokan sampah sarap yang dilihat tiada nilainya sangat berguna buat sesetengah individu dan mampu menampung kehidupan seharian serta menjadi sumber untuk bersedekah walau dalam kekurangan. Dengan cuaca yang panas dan bauan yang agak tidak menyenangkan di sini, saya kira jika diberi pilihan, mungkin ramai yang tidak sanggup berhadapan dengan situasi seperti ini untuk mencari rezeki. Tetapi masih lagi ada individu yang sanggup bersusah payah berhadapan dengan longgokan sampah hampir setiap hari, bukan untuk periuk nasi sendiri, tetapi untuk rezeki insan yang lebih memerlukan. Longgokan sampah sarap di sekitar kawasan Sungai Buloh Selangor ini menjadi medan meraih rezeki buat Sharifah Zarina Said Mansur dan keluarganya ketika mereka dilanda ujian kemiskinan suatu ketika dahulu. Walau kini Zarina 32 tahun dan suaminya yang berusia 39 tahun ini sudah mempunyai punca pendapatan yang lain, pencarian sampah sarap masih diteruskan demi tujuan murni, bersedekah kepada yang memerlukan. Di sebalik bahan buangan yang kelihatan tiada nilainya ini, ia mampu memberi 1000 sinar kepada yang kurang berkemampuan. Kita diduga dengan diberhentikan kerja, kontrak tamat semua dan kita kutip sampah ni untuk tampung susu dan pampers abah stroke lah. So bila abah tu meninggal, kita rasa satu macam kehilangan yang tak ada dah hari-hari yang kita nak buat kebaikan. Jadi saya tanya dengan Allah, apa yang perlu saya buat yang supaya kita ada pahala untuk kebaikan yang boleh bantu arwah abah tadi dengan mak tadi. Lepas tu saya cakap dengan suami, aku kata kita kutip je sampah ni berterusan dan kita jadikan dia sebagai masa tu adalah mata pencarian kami lah untuk keluarga, untuk makan kami, untuk anak-anak sekolah. Jamaluddin yang kini bekerja sebagai seorang kerani di Sekolah Agama Islam Sri Tasik Biru Sungai Buloh sedikit sebanyak turut terkesan dengan pandemik COVID-19. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan penutupan institusi pendidikan, dia hilang punca pendapatan. Tidak seperti remaja lain, hampir setiap hari Muhammad Amirul Adam Jamaluddin yang berusia 13 tahun ini tidak pernah malu untuk mengikut ibu dan bapanya dalam mencari sampah sarap. Mengenangkan kebaikan insan lain terhadapnya ketika dilanda kesusahan dahulu, wanita berusia 32 tahun ini nekat untuk turut membantu insan lain walaupun hidup dalam penuh kesederhanaan. Ada satu ketika tu yang mana anak hari tu kita berasa semua tak ada, anak ni bawa balik nasi lemak 2 bungkus. So masa tu Syah, ya Allah, nangislah makan tu sebab rumah tak ada apa-apa, tiba-tiba Allah bagi rezeki macam tu. Lepas tu datang satu niat kat dalam hati, so cakap, kalau orang ni boleh bagi nasi lemak untuk kami kenyang makan untuk hari tu, saya pun tekad untuk nak hantar
makanan kat masjid dan surau juga masa itulah. Lepas tu bermula kita orang kutip ni kita orang jual dan daripada hasil ni kita beli barang untuk kita buat infak. Menurut Zarina, walau dia dipandang hina ketika mengutip bahan-bahan buangan, aktiviti seperti ini mampu membersihkan jiwanya dan mendidik mereka sekeluarga untuk terus merendah diri. Kebanyakan sampah sarap yang dicari adalah bahan yang boleh dikitar semula seperti kertas, plastik dan aluminium. Jika bernasib baik, mereka akan menjumpai longgokan barangan besi yang dibuang di sekitar kawasan ini. Kebiasaannya akak akan kutip sampah ni pagi. Kalau kita jalan pagi lepas balik sekolah tu tak ada, kita akan pusing juga. Kalau tak ada, kita akan tengoklah time kedai buang sampah ni pukul berapa. Biasanya petang tengah hari pukul 2. Kalau tak ada, petang kita orang pergi lagi keluar. Kalau tak, endingnya adalah malam. Selagi tak ada sampah tu, tak jumpa ataupun tak penuh, kita tak baliklah. Zarina beruntung kerana mempunyai anak-anak yang memahami keadaan keluarga mereka dan sentiasa bersyukur seadanya. Walau serba sederhana, mereka tidak pernah lupa untuk menzahirkan senyuman. Mula mencari sampah untuk dikitar semula sejak 3 tahun lalu, separuh daripada hasil jualan sampah akan dibahagikan untuk aktiviti infak. Di awal pembabitan, Zarina agak malu untuk mengutip bahan buangan ini. Namun memikirkan ia satu-satunya pintu untuk keluar dari kesempitan hidup ketika itu, dia terpaksa menebalkan muka. Kini rutin itu seolah-olah sudah sebati dan setiap momen mengutip sampah menjadi memori indah mereka bersama. Lazimnya, mereka akan meluangkan masa 3 hingga 4 jam untuk mencari kategori sampah yang boleh dikitar semula di beberapa lokasi pembuangan sampah di sekitar Sungai Buloh. Hasil kutipan sampah akan dikumpulkan di satu tempat sebelum diasingkan mengikut kategori dan dijual di pusat kitar semula. Akak selalu tertanya apa kebaikan yang boleh buat dan sampai bila kita nak hidup menerima. Walaupun kita rasa kita macam susah, kita rasa macam ni, kita nak juga ada hati perasaan rasa memberi. Memberi tu lebih seronok, lebih membahagiakan. Jika dahulu aktiviti mencari sampah sarap untuk dikitar semula adalah punca pencarian utama keluarga ini, namun kini ia dilakukan untuk tujuan bersedekah kepada yang memerlukan. Walaupun masih kecil, Muhammad Amirul Adam, Muhammad Afiq Amirullah dan Nur Kasih Raudah percaya kehidupan mereka semakin berubah berbanding dahulu, lebih-lebih lagi sejak mula aktif bersedekah. Hidup ni susah. Makan pun kadang-kadang sehari sekali ke, 2 kali ke. Tentulah. Tapi lepas mengutip sampah ni, hidup ni makin senang lah kerana bersedekah kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Makan pun senang, baju pun ada, mesin basuh pun dah beli. Susah dulu, saya pun kena tinggal dengan nenek. Keluarga pun susah, kena hantar dekat nenek. Susahkan nenek lagi, nak jaga saya lagi. Kerana orang sekolah pun tak cukup. Waktu susah dulu, kawan-kawan mama selalu membantu. Ada di samping mama. Lalu mama pergi kelas, cari rezeki. Bila sekarang, ada senang, ada pula tolong orang. Walau terpaksa berjemur di bawah terik matahari, anak-anak Zarina dan Jamaluddin gemar melakukan aktiviti ini bersama. Biarpun masih kecil, Zarina mahu mendedahkan anak-anaknya dengan pekerjaan ini agar mereka lebih kenal erti bersyukur dan menghargai walau hanya sekadar sampah.
Terletak kira-kira 600 meter dari rumahnya di Kampung Setia, Sungai Buloh, pusat kitar semula di sini membeli barangan seperti kertas, plastik dan aluminium dengan harga 20 sen untuk setiap kilogram. Setiap minggu, wanita di sebalik nikab ini sering menghantar hasil kutipan barangan terbuang untuk dijual. 33 kilo. Biasa orang cakap jual sampah berapa sen je. Mula kita mula dengan RM6.50 je. First kita dapat duit RM6.50 beli beras. Sekilo RM2. Lepas tu kita beli telur. Lepas tu seterusnya dia dah jadi RM50, RM70. So dekat situ kita dah boleh pecahkan buat infak semua. Hasil dari jualan sampah akan digunakan untuk membeli bahan keperluan seperti beras, bawang, ayam dan sayuran. Setiap hari Jumaat, suasana di sini seperti rewang untuk kenduri kerana semua ahli keluarga Zarina akan turut sama membantu dalam menyediakan makanan bagi disedekahkan. Sumbangan tenaga juga mampu dijadikan pahala bersedekah. Justru Zarina gemar mengajak ahli keluarga yang lain untuk turut sama menyumbang tenaga mereka dalam proses penyediaan makanan yang akan diedarkan kepada golongan yang lebih memerlukan. Sering berkongsi kisah di akaun media sosialnya, Zarina juga menerima banyak sumbangan infak dari rakan-rakan yang ingin bersedekah. Ia sedikit sebanyak mampu membantu Zarina untuk memvariasikan jenis lauk pauk dalam makanan yang bakal diedarkan. Masa-fasa yang kita diuji first dulu pun kita memang ada masak lah untuk jualan nasi campur. Lepas tu macam minat masak tu pun ada. Tapi saya selalu terfikir benda yang paling best adalah bagi orang makan. So kita masak pun dengan kesungguhan. Daripada rumah kita nak bagi ke orang tu dengan penuh rasa macam keikhlasan lah. Sebanyak 150 hingga 200 bungkus makanan berlauk disediakan dan akan dihantar sendiri oleh Zarina dan suaminya. Untuk kawasan sekitar Kuala Lumpur, dia akan menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan berdaftar. Akan selalu tertanya apa kebaikan yang boleh buat dan sampai bila kita nak hidup menerima. Jadi walaupun kita rasa kita macam susah, kita rasa macam ni, kita nak juga ada hati perasaan rasa memberi. Sebab bila kita memberi tu, feel dia tu tak sama macam kita menerima. Memberi tu lebih seronok, lebih membahagiakan. Dan bila satu hari kita tak dapat memberi tu, kita rasa macam ada satu yang tak kena dalam hidup kita, yang sekurang. Infak membawa maksud memberi. Walaupun hampir setiap hari Zarina dan keluarganya berinfak tenaga dan makanan, mereka tidak pernah rasa kekurangan tatkala sering memberi. Lantaran sepanjang aktif berinfak, Zarina dan keluarganya banyak menerima kebaikan dari rakan-rakan dan jiran sekeliling. Antaranya Zarina dan suaminya pernah ditaja oleh sahabatnya untuk menunaikan umrah di Tanah Suci. Sebelum dunia diserang pandemik COVID-19, Zarina dan suaminya sering menghantar bungkusan makanan ke masjid dan pusat-pusat tahfiz. Kini, semenjak institusi agama ditutup, mereka hanya memberi tumpuan untuk menghantar makanan kepada fakir miskin berdekatan dan pengawal keselamatan serta tukang cuci di beberapa institusi kesihatan di sekitar Sungai Buloh. Beberapa lokasi seperti Pusat Kawalan Kosta Negara dan Hospital Sungai Buloh menjadi tumpuan Zarina. Penghulu segala hari dipilih untuk melakukan aktiviti penghantaran makanan kerana dia pernah dikurniakan 2 bungkus nasi lemak yang mampu mengisi perut mereka sekeluarga pada hari Jumaat beberapa tahun yang lalu.
Ia antara cara yang digunakan untuk membalas kebaikan insan yang tidak diketahui itu. Walau banyak tenaga dan masa dikorbankan, melihat raut wajah gembira si penerima, segala penat lelah mencari sampah dan menyediakan makanan seolah hilang begitu sahaja. Berbekalkan sampah yang dianggap tiada nilainya, mereka berjaya keluar dari kesempitan hidup. Melalui sampah juga, mereka mampu menghulurkan tangan buat insan yang pernah senasib. Bukan mudah untuk menjadi seorang yang memberi, terutamanya ketika hidup di dalam serba kesederhanaan. Namun, keluarga ini berjaya membuktikan bahawa mereka mampu bersedekah walau hanya dengan sampah. Saya ni memang suka mencuba. Saya pun duduk kat bot. Pegang dengan bot tu. Mana kita nak ingat macam mana tadi. Step by step dia yang diajar tadi. Macam dia saya respect sebab dia banyak kebolehan. Saya rasa dekat sungai ni banyak benda dia boleh buat lah. Mana mancing, ikat mata kail, isi umpan. Kadang-kadang kita tak fikir itu buat lukah. Ya ke? Kan? Kita jadi macam tu. Tapi masih selut lah. Betul lah. Sungai adalah nadi kepada hidup, pelengkap ekosistem dalam kitaran kehidupan. Buat yang bergantung harap mencari rezeki berpandukan nadi kehidupan ini, kekurangan diri tidak pernah menjadi batasan. Baik, membuat lukah untuk menangkap udang, mengemudi bot di sepanjang perairan Sungai Pahang. Itu merupakan perkara biasa bagi mereka yang tinggal di sepanjang sungai ini sebagai usaha untuk mencari rezeki. Dan percayakah anda, kesemua perkara itu dan banyak lagi mampu dilakukan oleh seorang individu kelainan upaya. Dan Majalah 3 pada kali ini akan membawakan anda untuk melihat bagaimana insan istimewa ini mengharungi kehidupan, tapi bukan dengan kekurangan, namun kelebihan yang dikurniakan oleh Tuhan. Insan istimewa yang seringkali menjadi buah mulut penduduk setempat itu menetap di Pulau Manis, Kampung Tanjung Pulai, Pekan Pahang. Kegigihannya untuk berusaha bagi memperbaiki kehidupan antara yang sering diperkatakan. Muhammad Khairi Osman atau mesra disapa Andak telah ditakdirkan kelainan upaya secara fizikal sejak lahir lagi. Namun, ia tidak pernah menghalang dirinya untuk melakukan perkara seperti orang normal yang lain. Mengupas kelapa untuk dijadikan umpan menangkap udang antara rutin yang sering dilakukan Andak dalam usahanya untuk mencari rezeki. Setiap minggu, 30 biji kelapa akan dikupas dan isinya diambil tanpa memerlukan bantuan orang lain. Berbekalkan sebuah kerusi roda usang yang menjadi kaki kepada Andak sejak 8 tahun lalu, dia akan turun ke sungai bersama anak lelakinya jika berkelapangan. Melalui usaha bersama abangnya, sebuah bot jenis fiber beserta enjin berjaya diperolehi bagi memudahkan pergerakan Andak meredah sungai. Bak kata pepatah, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Minat turun ke sungai juga ada pada diri anaknya, Muhammad Tasnim. Belum dapat enjin, saya berkayuh sampan, dia nak ikut. Tapi kita memandangkan dengan dia keteksian ke dia. Cakap dia, ayah berkayuh, ayah tak mampu, ayah tak larat nak kayuh. Turun lepas, nak naik tak daya kabur. Ayah nak menentang arus sungai. Dengan arus je lagi. Tak apalah, lain kali lah. Tunggu ayah ada enjin bot esok, boleh ikut ayah kabur. Dia pun faham. Saya dapat enjin bot, sampai dia cakap, ayah, kalau ayah dapat enjin bot, kita nak ikut boleh? Boleh, sebab saya dah berjanji dia macam tu. Apa janji yang saya buat dengan dia, saya akan tunaikan.
Kemahiran mengemudi bot pula tidak datang dengan sendiri. Ia diperolehi hasil daripada anda yang suka mengikut rakan dan sepupunya untuk turun ke sungai. Sebelum saya main lukah lagi, saya dah belajar dengan kawan-kawan, dengan sepupu macam mana cara bawa bot. Cara start enjin, kontrolkan hendak minyak, nak pergi ke tepi, ke tengah, nak undur. Tak apa, kau tunjuk kawak dia semua. Jadi saya ni memang suka mencuba. Saya pun duduk kat bot. Pegang hanya bot tu. Mana kita nak ingat macam mana tadi. Step by step yang dia ajar tadi. Oh, ke tepi sini. Ke tengah sini. Nak undur belakang ke sini. Slow-slow belajar. Dari situ kita akan ingat macam mana kita nak handlekan benda tu. Apa tu? Kalau memandangkan dengan jaket ni memang untuk keselamatan. Waktu kita dalam perjalanan ni. Tapi saya pakai untuk dalam perjalanan sahaja. Apabila waktu dalam kerja ni memang saya buka. Saya tak boleh nak guna. Bila saya nak buat kerja je memang rasa berat. Dia toyong macam nak jatuh dalam sungai. Jadi lebih selesa saya tanggal macam ni. Saya tanggal dia. Saya buat kerja macam biasa saya. Waktu dalam perjalanan saja saya pakai jaket ni. Kalau boleh, kalau ada yang jaket untuk orang OKU macam saya ni, tolonglah untuk menjaga keselamatan saya ni. Lukah kebiasaannya akan dipasang berhampiran tebing sungai. Bagi mengelak daripada hanyut, ia akan diikat pada pokok berhampiran sebelum dimasukkan umpan. Botol kosong juga akan diikat pada kedua belah lukah sebagai penanda bagi memudahkan kerja mencari dan mengambil lukah selama beberapa hari nanti. Usai memasang lukah baru, lukah berdekatan yang telah ditinggalkan sebelum ini terus diperiksa. Hasil tangkapan kemudian diperoleh sebelum umpan diisi semula dan diletakkan kembali ke dalam sungai. Kesemua lukah yang digunakan anda adalah hasil buatannya sendiri. Dengan menggunakan tong air bersaiz besar, juga jaring serta tali, dia kini telah mempunyai lebih 40 buah lukah. Mula-mula saya dengar cerita je dulu. Bila dengar cerita tu, saya tengok. Saya tak buat lagi. Oh, dah tanya macam berapa lama boleh buat, susah ke senang. Katakan buat senang je. Kata minta tolong dengan orang. Buat satu, contoh. Minta tolong dengan orang buat. Daripada satu, teringin. Kau nak mula peringkat pertama tu, kau nak makan je kononnya. Kata bila sampai masa, aku nak cubalah, nak tambah lagi sangka ni, mana tahu kau menjadikan rezeki kita, pendapatan kita. Kata bila saya dah minta tolong orang tu, orang dah tunjuk ni. Jadi terlintas di hati saya ni, aku buatlah cakap. Aku duduk macam ni pun tak ada benda kerja juga. Membazir masa. Lebih baik aku buat. Aku buat senang. Pendapatan aku dapatlah lebih sikit, tapi taklah senang macam orang. Nak untuk nak kesenangan keluarga, atas keluarga je sikit. Daripada situlah saya belajar sendiri. Sehinggalah saya boleh buat penambahan lukah sebanyak 43 biji. Daripada satu biji je lukah yang saya belajar pada permulaan. Yang lain tu saya dah buat sendiri. Walaupun nampak mudah, inovasi dalam menghasilkan lukah ini masih memerlukan ketelitian dan kesabaran. Lebih-lebih lagi buat anda yang berada dalam kekurangan. Masih berpandu kepada reka bentuk lukah asal yang menggunakan buluh, lukah inovasi ini lebih tahan lama dan mudah untuk dikendalikan. Kita ambil daripada sini, kita tebuk, lepas tu kita buat dia punya muka. Last sekali, barulah kita tutup dia punya ni, jangan bagi dia keluar. Kita bawa gendong ayah. Ayah dengan tu tak cukup sifat. Tengok ayah tak cukup sifat pun boleh menjaga awak. Bila ayah dah tua, mak dah tua, awak jangan abaikan. Anda atau Muhammad Khairi Osman telah membesar di kampung Pulau Manis, Pekan Pahang sejak 43 tahun lalu. Jika tidak turun ke sungai, anda akan ke ladang sawit berhampiran untuk meninjau hasil tanaman dan juga kerja-kerja ladang. Terletak kira-kira 300 meter dari rumahnya, anda akan bergerak menggunakan kursi roda menyeberangi jalan hingga tiba ke kawasan ini.
Ladang seluas 1.5 ekar ini telah diwarisi daripada Allahyarham bapa saudaranya sejak lebih 10 tahun lalu. Asalnya ia hanyalah kawasan semak samun, namun hasil dorongan keluarga dan bantuan daripada anak saudaranya, ia telah diusahakan oleh Andak. Tanpa modal yang banyak dan menggunakan sistem bayar kemudian, Andak mula mengusahakan ladang ini dengan 200 batang pokok sawit. Hasil yang diperoleh kini bergantung kepada beberapa faktor. Kalau daripada bulan 6 sampai bulan 9, 12 tu buah okey lagi. Awal tahun nak sampai bulan 5. Tu slow lah sikit buah ni. Itu pendapatan slow. Itu bukan tuan baja lah. Kalau langsung tak baja lagi teruk. Kita ambil baja apa, berhutang juga dengan tuan baja. Kalau kita dapat 2 tan, kalau kena buah harga kurang, dapatlah ke 300-400 lah. Kita pada kasar 300 tu. Apabila kita tolak hutang, tinggal belanja dapur banyak mana. Abang manakan tanah ni sayang terbiar. Tu yang abang buat tu. Lepas juga kau belanja walaupun kau RM50 ke benda. Belanja tu je yang abang bergantung. Buah sawit yang telah diperoleh biasanya akan dikumpul di hadapan kawasan masuk ladang. Ia bagi memudahkan proses pemindahan ke lori apabila tiba masa mengumpul nanti. Secara purata, hasil yang diperolehi adalah 1 hingga 2 tan setiap kali waktu mengutip. Namun, ia turut bergantung kepada baja dan keadaan cuaca. Jika hujan kerap turun, kemungkinan untuk buah sawit terlerai daripada tandanya adalah tinggi. Dan dari segi berat keseluruhan hasil kutipan, ia akan merugikan. Selain ladang sawit, Andak juga turut mengusahakan premis barangan runcit. Terletak bersebelahan rumah mereka, kedai yang diilhamkan isterinya ini menjual hampir ke semua keperluan harian penduduk kampung, termasuk barangan masakan dan makanan. Macam kedai tu, isteri yang bagi. Dia yang membuka jalan. Membuka jalan tapi modal memang tak ada. Modalnya datang dari mana? Datang daripada hasil yang selama saya bekerja. Mana dapat daripada duit JKM, bantuan daripada JKM, duit itulah saya kumpul sikit-sikit. Lepas tu saya pergi mancing, pergi dah lukas pun baru ni saya main. Selama saya bekerja, ternak ikan, duit itulah saya kumpul sikit-sikit. Walaupun mempunyai kekurangan, Andak tidak pernah berkira dalam apa jua perkara. Lebih-lebih lagi berkaitan budi bahasa dan ilmu pengetahuan. Bagi Andak, dia amat bersyukur dikurniakan cahaya mata yang normal seperti orang lain. Segala ilmu dapat dicurahkan. Alhamdulillah, abang Tuhan anugerahkan anak yang normal. Teramat sukanya sangat. Kalau abang mati, dia boleh. Kita nak macam itulah. Betul awak cakap tadi. Di samping itu kita nak dididik agama. Itu yang penting sekali. Macam pekerjaan itu benda, usaha lelaki sendiri. Macam mana kita nak majukan diri kita. Pergi sekolah, sekolah bagi ilmu. Balik ke rumah, kita pula bagi ilmu. Mana sama ambil berat. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengerti sepenuhnya dan tidak pernah mempertikaikan walaupun sekali, anaknya Muhammad Tasnim menerima keadaan Andak dengan hati yang terbuka. Abang banyak bagi nasihat ke dia. Dia bawa renung ayah. Ayah dengan tu tak cukup sifat. Kalau ayah pergi dulu macam mana awak? Tengok ayah tak cukup sifat pun boleh menjaga awak. Ayah nak nanti bila ayah dah tua, mak dah tua, awak jangan abaikan. Ayah nak awak bantu mak ayah. Bukan orang lain bantu. Orang lain tu boleh bantu. Tapi sekadar sahaja. Yang kuatnya awak. Kalau ayah mati, awaklah pewarisnya. Ya Ra'u Ahad. Ya Rahu Ahad. Ya Ra'u Ahad. Allahul Azim. Tak kepala dulu. Allah.
Dan jika dikenangkan bagaimana Andak membesarkan anaknya ketika masih bayi, ia ternyata bukanlah sesuatu yang menjadi masalah buat dirinya. Bagi abang tak ada langsung. Sebab sebelum abang kahwin pun abang dah belajar menjaga budak. Itu yang abang tak adalah rasa kekok apa tak ada. Kalau ada orang normal boleh pakai ikat cawat ikat benda, kita ketiau lah. Takkan nak biarkan anak-anak kita pakai seluar koyok, pakai cawat koyok. Tu je kak. Bagi tak tu tak ada alasan langsung, susah. Makan udang tu. Sungai Pahang adalah lokasi tumpuan nelayan mencari rezeki di air tawar. Ia juga menjadi lokasi buat nelayan kelainan upaya Muhammad Khairi Osman atau Andak untuk mencari rezeki dengan menangkap udang menggunakan lukah. Dengan menggunakan kudrat sendiri, lebih 40 buah lukah miliknya diperiksa untuk melihat hasil tangkapan. Dan kekurangan fizikal yang dihadapi Andak ternyata memberi cabaran setiap kali turun ke sungai. Memang mencabar. Dan dengan tambah pula dengan keadaan saya, memang sungguh mencabarlah. Pertama sekali kita kena sediakan peralatan. Kedua, macam tu kita nak bawa kelapa, umpan dia. Dengan keadaan saya nak berjalan tu. Jadi saya kan kuat semangat saya, nak juga. Bukan tak ada orang tolong, ada. Tapi kalau waktu dia orang ada, boleh saya minta tolong. Kalau dia orang tak ada, terpaksa saya kena bawa sendiri. Jadi saya pun akan berfikir, sampai bila aku nak suruh orang? Aku nak bawa juga, biar susah ke, payah ke, lambat ke, cepat ke, biarlah. Janji lepas. Apa yang aku nak tu lepas bawa. Sehingga kena boleh saya bawa masuk dalam bot. Bagaimanapun, hasil saiz udang kali ini tidak menentu. Namun menurut Andak, ia tidak menjadi masalah kepada penjual kerana saiz udang bergantung kepada kepuasan pemakan. Bagi orang yang menggemar beli udang galah, dia nak yang besar sekali. Tapi kita sebagai penjual ni memang suka sangat macam tu. Bagi kepuasan pemakan. Baik, ada lebih kurang 40 buah lukah yang Abang Khairi letak di sepanjang Sungai Pahang ini, dan ini merupakan lukah yang ke-20 yang kami periksa pada hari ini, dan hasil tangkapan agak kurang memuaskan bang. Berkemungkinan kerana faktor air. Air sekarang agak keruh, mungkin kerana hujan beberapa hari di bahagian hulu sungai yang membuatkan air keruh, dan pandangan udang kabur untuk melihat umpan yang diletakkan di dalam lukah ni kerana diliputi oleh lumpur. Antaranya adalah udang ini. Ia dikategorikan kepada grade C memandangkan badan dan sepitnya yang bersaiz kecil. Pemeriksaan lukah kemudian diteruskan menghala ke kawasan atas berhampiran hulu sungai. Di sini, udang yang terperangkap kelihatan agak besar dan memuaskan. Terdapat lebih kurang 10 buah lukah yang diletakkan di kawasan ini, dan rata-rata 4 hingga 5 ekor udang yang diperoleh di setiap lukah adalah bersaiz besar. Lukah kebiasaannya akan diperiksa selang 3 atau 4 hari selepas ia diletakkan. Masa yang diambil setiap kali Andak turun ke sungai untuk memeriksa lukah adalah selama 3 hingga 4 jam, bergantung kepada keadaan air dan cuaca. Menjelang senja, Andak dan anaknya akan beransur pulang ke jeti. Oleh kerana hasil tangkapan yang tidak menentu, Andak tidak pernah menjanjikan jumlah udang yang akan dibawa pulang untuk dijual. Peraih pula akan dimaklum terlebih dahulu dan akan menunggu untuk menerima berapa sahaja hasil yang dibawa pulang. Hasil tangkapan Andak kali ini adalah hampir 2 kilogram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Banyak udang hari ni? Boleh tahan. Dah mana? Hari dah jumpa awak ambil udang. Salam. Salam. Boleh dah tahan untuk ini. Cepat lah ya. Alhamdulillah sikit ya. Boleh. Macam dia saya respect. Satu dengan keadaan dia macam tu. Tapi dia kena ciri-ciri keselamatan dia kena utamakan lah. Bagi saya lah. Memang kena. Sebab main sungai ni kita tak tahu apa kan. Mana life jacket kena pakai. Kita boleh buat contoh lah. Orang yang macam ni dia boleh mencari rezeki. Maknanya boleh buat contoh pada yang lebih sempurna lah. Pada dia gigis. Sebab dia banyak kebolehan. Saya rasa dekat sungai ni banyak benda dia boleh buat lah. Mana mancing, ikat mata kail, isi umpan. Kadang-kadang kita tak fikir betul buat lukah. Iya ke? Kan? Kita jadi macam tu. Tapi masih selut lah. Itulah. Okey. Saya tahu ini saya belilah udang ya. Beritahu info awal sikit. Boleh. Ni saya jual udang dengan banyak duit yang dibayar. Okey, terima kasih banyak. Terlebih kurang lah. Ya balik. Walaupun berkebolehan, anda tidak pernah berat mulut untuk meminta pertolongan. Ia termasuklah dalam memajukan perniagaan runcit dan kemudahannya untuk bergerak. Kalaulah ada agensi-agensi yang ingin membantu, saya ingin memperbesarkan kedai saya. Di keliling kedai itu, mana nak dengan keselamatan. Mana contoh macam peti saya boleh selamat masuk dalam kedai. Lepas tu pula jaring tu pula kita akan nak pakai benda gerigi supaya keselamatan tu terjamin lah sikit. Tentang kursi roda tu memang memerlukan. Ini memanglah kaki saya. Di mana saya bergerak, kaki saya telah yang saya gunanya. Sehingga kan besi saya patah ni pun saya ikat dengan tali. Lepas tu dengan besi lain pula dekat dengan skru tu supaya kalau aku habis benda ni, macam mana aku nak berjalan. Ikat dengan tali. Bolehlah saya bergerak sampai sekarang. Muhammad Khairi Osman. Dengan status seorang kelainan upaya, dia individu yang mampu membuat apa sahaja dirasakan berdaya untuk dilakukan. Siapa sangka insan sepertinya mampu untuk ke sungai dan menangkap udang hasil lukah buatan sendiri. Kisahnya menyedarkan. Yang menjadi penghalang kebiasaannya adalah minda dan batasan yang diletakkan pada diri sendiri. Semoga ia menjadi inspirasi kepada semua agar terus berusaha dan berjaya.